Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera serta salam satu Malaysia. Hari ini, kami pembimbing rakan sebaya dari Kumpulan Muda 211 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Permai serta Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa ingin berkongsi sedikit sebanyak ilmu yang kami tahu tentang cara-cara menangani stres atas tajuk Minda Bangkit Hebat. Sasaran kami adalah kepada semua pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM. Apa yang akan diterangkan dalam video ini? Baiklah, dalam video ini kami akan menerangkan salah satunya adalah definisi stres, kata-kata positif, teknik pernafasan dan juga senaman minda. Baiklah, mari kita pergi kepada isi yang pertama iaitu definisi stres. Apa yang dimaksudkan dengan stres? Stres atau tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan atau tuntutan. Bagaimana kita ingin tahu seseorang itu mengalami stres? Terdapat beberapa tanda seseorang itu mengalami stres. Antaranya, dari segi fizikal, seseorang itu akan mudah gementar, kurang selera makan dan cepat letih. Seterusnya, dari segi psikologi pula, dia akan kurang tumpuan, contohnya dalam pelajaran, susah nak tidur dan perubahan emosi. Selain itu, gangguan fikiran juga salah satu tanda seseorang itu mengalami stres. Contohnya, dia sukar membuat keputusan, pemikiran positif terganggu dan sering berfikiran negatif. Akhir sekali, dari segi tingkah laku, contohnya kurang kecekapan diri seperti dia mudah lupa, selalu membuat kesilapan dan kurang produktiviti kerja. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kata-kata positif. Bagaimana agaknya kata-kata positif ini mampu menangani stres seorang pelajar? Yang pertama, menyuntik semangat dalam diri untuk melakukan dengan lebih baik. Apa maksudnya? Maksudnya, kata-kata positif ini mampu memberi semangat ataupun motivasi dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perkara dengan lebih baik lagi. Yang kedua, dapat membuang anasir-anasir negatif dalam fikiran seseorang. Anasir negatif ataupun pemikiran negatif. Contohnya, ingin berputus asa ketika belajar. Dengan meyakini kata-kata positif, kita dapat membuang pemikiran tersebut dan meneruskan untuk belajar sehingga berjaya. Yang terakhir sekali, sebagai self-reminder dalam diri supaya dapat melakukan sesuatu perkara secara berterusan. Self-reminder ataupun peringatan kepada diri kita sendiri. Contohnya, apabila kita belajar dan meyakini kata-kata positif itu, kita akan berasa tidak ingin berputus asa dan ingin meneruskan belajar sehingga kita berjaya. Ini adalah contoh-contoh kata positif yang boleh digunakan oleh seorang pelajar. Antaranya, practice makes perfect. Anda percaya, anda berjaya. Don't give up. Orang yang tenang sentiasa menang. Practice makes us right. Repetition makes us perfect. Dan yang akhir sekali, fikir baik, buat baik, dapat baik, iaitu daripada Profesor Dr. Muhayya. Baiklah, di sini kita dapat melihat banyak lagi kata-kata positif yang dapat memberi semangat dan motivasi dalam hidup kita. Antaranya, kejayaan milik orang yang berusaha, gigih dan sabar. Think positive, talk positive, feel positive. Dan banyak lagi yang kita boleh jumpa. Selain itu, jika kita lihat di sekolah juga terdapat beberapa kata-kata positif yang dipaparkan oleh guru-guru untuk memberi semangat kepada pelajar yang ingin menimba ilmu di sekolah. Baiklah, saya akan menerangkan tentang teknik pernafasan. Mengapa kita perlu melakukan teknik pernafasan yang betul? Semasa stres, pernafasan kita akan menjadi cepat tanpa kawalan. Apa yang akan terjadi apabila pernafasan kita tidak betul? Ini menyebabkan pembuluh darah mengecut lalu mengurangkan kadar karbon dioksida dalam badan. Teknik pernafasan boleh dilakukan dengan memilih satu keadaan yang tiada gangguan dan selesa. Tarik nafas perlahan. Kira dari 1 hingga 8 dan terapkan perasaan lega setiap hembusan nafas keluar.
Ulang sehingga anda berasa tenang. Kemudian, semasa tarik nafas, gerakkan kedua-dua bahu ke arah telinga dan turunkan perlahan-lahan semasa menghembus nafas serta pejamkan mata dengan rapat sehingga anda berasa lega. Bayangkan suasana yang nyaman dan gunakan latar belakang muzik yang menyenangkan. Ulangi langkah ini sehingga anda berasa tenang. Dengan mengamalkan teknik pernafasan yang betul, kita boleh menjadi lebih tenang menghadapi situasi yang tegang. Ia juga dapat meningkatkan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, meningkatkan peredaran darah dan mengurangkan ketegangan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang senaman minda. Apa itu senaman minda? Senaman minda dapat meningkatkan kemampuan fokus dan daya ingatan. Senaman ini juga meningkatkan sel otak berhubung serta menurunkan dimensi. Jadi, bagaimana senaman minda ini berlaku? Selain daripada lakukan senaman minda, elok juga kita mengamalkan vitamin C. Vitamin C yang memberi kebaikan untuk minda dan daya fokus. Kesan senaman minda. Ia melegakan tekanan, ia meningkatkan kekuatan otak, ia juga membuatkan fikiran kita lebih tajam. Apakah senaman untuk minda kita supaya sihat? Contohnya, belajar bahasa baharu, fokus bila berbual dengan seseorang, membaca buku, komik, majalah atau kitab. Tambah tata bahasa baharu bila berbual dan membaca. Belajar kemahiran atau ilmu baharu. Cuba suasana yang baharu, luar dari kebiasaan. Cuba hobi baru. Main permainan menggunakan kad, contoh seperti Uno, Monopoly, Saidina, Saiba dan sebagainya. Baiklah, mari kita lihat contoh senaman minda mudah yang boleh dilakukan bersama. Baiklah, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada kami. Semoga perkara-perkara yang dikongsikan dapat dimanfaatkan sebaiknya kepada semua pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM maupun pelajar-pelajar lain di seluruh Malaysia. Jutaan terima kasih kepada pihak penganjur bengkel PRS at SSC Smart Sharing Class Tier 1 tahun 2020, Cikgu Muhammad Hasnan bin Muhammad Salim, Cikgu Nur Haiza binti Cik Mat, Cikgu Suryani binti Yusof dan Cikgu Hafizah kerana memberi kami peluang dan pengalaman baharu untuk berkongsikan sedikit sebanyak ilmu yang kami tahu melalui media ini. Tidak lupa juga kepada guru pembimbing kami iaitu Puan Erni binti Jamil, Puan Nur Aznida binti Zainal Abidin, Puan Aziha binti Hassan yang banyak membimbing kami dan membantu kami sepanjang proses pembuatan video ini. Akhir sekali, rakan-rakan PRS sekumpulan saya iaitu Amiruddin selaku pengarah projek, saya sendiri Nur Iza Farhana selaku naib pengarah projek, Nur Diana selaku setiausaha, Nabil Amrish dan Nur Fadila Wahida selaku penyunting ataupun editor 1 dan editor 2, serta Nur Farhana Farisha dan Sabrina Beda selaku penulis skrip 1 dan penulis skrip 2. Sekian sahaja daripada saya. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Semoga kita berjumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.